Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Berjumpa lagi kita pada episod kali ini, dan dalam episod kali ini saya akan kongsikan kepada anda 7 langkah yang perlu anda tahu dalam panahan tradisional. Kepada anda yang telah pun subscribe ke channel saya ucapkan jutaan terima kasih, dan kepada anda yang baru pertama kali singgah di channel saya, Assalamualaikum saya ucapkan. Saya Pak Yus. Sila tinggalkan like, share dan subscribe anda, tanda sokongan anda terhadap channel saya. Sebelum saya kongsikan topik kita pada hari ini, saya harapkan anda dapat pastikan yang anda berada di lapang sasar ataupun padang yang sesuai untuk anda lakukan aktiviti memanah. Kita tak nak sesiapa tercedera. Sebagai contoh, anda letak target anda ni di tempat yang tidak sesuai. Contohnya di belakang target tu ada rumah jiran, di belakang target tu ada jalan raya, tempat orang lalu lalang, tempat orang berjoging dan sebagainya. Jadi kita tak nak arrow yang anda shoot itu tersasar dan mengenai mereka. Jadi itu yang perlu anda pastikan terlebih dahulu sebelum anda teruskan dengan aktiviti panahan anda. Jangan kita terlalu excited sampai kita abaikan faktor-faktor ataupun aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan. Watch out guys. Baiklah, seperti yang anda semua maklum, dalam episod yang lepas saya telah kongsikan video langkah 5 yang mana telah memperlihatkan 5 posisi berbeza dalam panahan tradisional. Jadi saya telah menerima beberapa permintaan daripada mereka-mereka yang ingin belajar memanah. Mereka telah minta saya kongsikan langkah-langkah ataupun step by step untuk mereka lakukan panahan. Jadi itu sebabnya minggu ni saya akan cuba kongsikan 7 langkah yang perlu diketahui dalam melakukan panahan tradisional. Guys, sekarang saya akan tunjukkan ketujuh langkah yang perlu anda ikuti dalam melakukan panahan tradisional. Okey, kita mula dengan dalam keadaan berdiri tegak ni. Okay, kita mula dengan yang pertama ialah cara kita berdiri, stance, atau dipanggil cob. Sebut cob tu bagi pemanah yang menggunakan tangan kanan untuk menarik tali busur, anda akan tarik kaki kanan ke belakang seselesa mungkin, dan bentuknya akan jadi seperti L shape kalau dilihat dari atas. Okey, itu yang pertama, cob. Yang kedua ialah tafwid. Tafwid ni ialah pasang arrow pada tali busur. Okey, pasang arrow, letak arrow sebelah kanan dengan keadaan fletcher yang berwarna ganjil, di sini warna putih, menghala keluar. Selitkan knocking, yang cabang ni selitkan knocking di bawah knocking point pada tali busur. Okay. Kenapa saya letak arrow sebelah kanan? Sebab saya akan tunjukkan tarikan menggunakan ibu jari ataupun thumb draw. Right? So arrow akan berada di sebelah kanan. Arrow tu akan terletak di atas ibu jari kita. Okey. Kelebihan menggunakan thumb draw ni, kalau kita cuba nak ajar kanak-kanak ni lengan dia orang pendek kan. Jadi kalau dengan thumb draw, mereka akan tarik lebih berbanding kalau mereka gunakan three finger atau split finger. Jadi sebab tu saya kalau mengajar student saya akan syorkan mereka gunakan thumb draw. Sebab dengan thumb draw ni tarikan akan jadi lebih, kurang-kurang pun 3 atau 2 inci lebih berbanding dengan kalau mereka gunakan three finger. Dan saya akan arahkan mereka untuk letakkan anchor point mereka di telinga. Jadi mereka akan tarik semaksimum mungkin. Jadi arrow akan pergi dengan cantik dan laju dan lurus. Alright. Ini nombor 2 ialah tafwid. Kemudian yang ketiga ialah kunci. Okey, thumb draw tadi First buat pistol macam ni. Okey. Kemudian ibu jari masuk bawah arrow. Touch arrow tu, tolak dekat atas sikit je. Sentuh arrow tu.
Kemudian jari telunjuk tutup kuku ibu jari dan naikkan penumbuk kita. Naikkan penumbuk kita tu dengan tujuan supaya kita menghimpit arrow kita ni ke dinding handle kita. Jadi kita naikkan penumbuk kita, dia akan stay kat situ lah, tak bergerak-gerak. Kita nak uji sama ada kita kunci dengan betul ataupun tidak, kita baringkan busur. Baringkan busur, kita tengok sama ada arrow kita jatuh ataupun tidak. Kalau tak jatuh, maknanya okey. Kalau jatuh, macam ni. Contohnya, penumbuk saya tak naikkan. Dia akan jadi arrow akan jatuh. Tapi kalau kita naikkan penumbuk, kita baringkan busur, arrow tak jatuh. Tak kisahlah kalau melompat ke, melompat ke, dia stay je macam tu. Atas kuda ke, berlari ke, dia akan stay. Okey, kunci selesai. Yang ketiga kunci. Yang keempat ialah mat. Mat ni ialah kita punya draw lah, tarikan kita. Nak tarik sampai mana? Kita nak kena tarik sampai anchor point. Anchor point tu apa? Anchor point ialah marking, tempat di mana kita meletakkan tangan kita pada mana-mana bahagian di muka kita ni. Contohnya sudut mulut, tulang rahang, tulang pipi, kening, telinga. Jadi anda boleh pilih salah satu untuk letakkan anda punya tangan di anchor point anda, supaya setiap tarikan kita konsisten dan tak berubah-ubah. Berbanding kalau kita hanging je, tak letak di anchor point, mungkin kita akan berubah-ubah lah, kita punya tarikan tak konsisten. Jadi macam saya akan pilih tulang pipi. Bahagian mana yang saya akan letakkan pada tulang pipi tu atau anchor point saya? Bahagian yang terbonjol. Kalau kita buat kunci tu, bahagian ni akan terbonjol dan bahagian ni lah yang akan saya letakkan pada anchor point. Okey. Yang keempat. Yang keempat ialah draw ataupun mat. Kemudian yang kelima ialah nazar. Nazar ni ialah kita punya aiming. Macam mana nak aiming? Kalau gunakan thumb draw, kita aiming sebelah kanan, atas knuckle ni, kat bahagian sini, bahagian ni. So kalau saya sasarkan nombor 5 tu, saya akan larikan sikit bawah saya ke kiri sikit. Sebab dengan thumb draw ni biasanya arrow tu akan cenderung untuk sedikit ke kanan. Jadi saya akan larikan sedikit daripada apa yang saya sasarkan. Kemudian barulah kita yang keenam itlaq. Itlaq tu ialah release, lepaskan anak panah. Dan yang ketujuh ialah qatrah. Sekarang ni sudah kunci, kemudian kita mat letak pada anchor point, nazar dan shoot. Nazar dan itlaq serta qatrah sekali kan. Okey. Baiklah, saya akan tunjukkan sekali lagi dia punya langkah tu daripada yang pertama sampai yang ketujuh. Okey. Bermula dengan berdiri tegak sini. Kemudian kita yang pertama hop, 2 tafwid, pasang arrow pada tali busur. Kemudian kunci. Yang ketiga. Yang keempat mat. Yang kelima nazar. 6 itlaq. 7 qatrah. Okey, qatrah ni kita buat dia. Bukan dia jadi dengan sendiri. Qatrah ni saya akan huraikan dalam episod yang akan datang. Dengan saya akan nyatakan beberapa jenis qatrah. Saya akan tunjukkan ada 3 jenis dan fungsi ini saya akan huraikan sekali. Mengapa dan tujuan kita lakukan qatrah tu tadi. Okey guys, itu dia tadi sedikit perkongsian berkenaan dengan 7 langkah yang perlu anda
ketahui dalam panahan tradisional. Jadi apa tujuan kita tahu 7 langkah ni supaya kita dapat lebih beri tumpuan pada setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Biasa orang kata memanah ni menumpukan fokus. Orang ingat fokus pada target di depan sana saja, tapi sebenarnya tidak. Kita kena fokus bermula daripada cara kita berdiri, cara kita memasang arrow, cara kita mengunci arrow, cara kita menarik arrow, cara kita melepaskan arrow, cara kita membidik, cara kita aiming, nazar dari tu, dan cara kita melepaskan arrow, dan last kali sampailah katrah. Jadi itu tujuan dia, supaya kita lebih fokus pada setiap apa yang kita lakukan, bukan hanya pada target di depan sana. Jadi kalau ada kesilapan, kalau ada kejadian arrow tersasar daripada apa yang kita inginkan, jadi kita cek balik, kita muhasabah balik apa silap kita bermula daripada langkah pertama kita tadi sampailah yang ke-7. Itu tujuan dia. Jadi archery ni, memanah ni sebenarnya mengajar kita supaya muhasabah diri, selalu muhasabah diri, selalu kesan apa silap kita dan cepat perbaiki kesilapan tersebut supaya hasilnya tidak berulang. Kalau hasil buruk, kita teruskan lagi tanpa kita muhasabah apa silap kita, buruk jugalah yang kita akan dapat. Baiklah guys, itu saja tadi perkongsian yang dapat saya kongsikan dalam episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe anda. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum kita berakhir, saya tinggalkan anda dengan klip selepas ini. Assalamualaikum dan bye-bye.